Dia bagi imbuhan tu kepada penjawat awam, dia habaq dah kat penjawat awam. 12 hari bulan nanti pilih kerajaan yang memerintah. Ada tak ada? Ada kan? Kalau tak ada, tak jadi rasuah. Tapi yang sebut tu dia jadi rasuah pasal dia minta mengundi-undi dia. Kalau dia buat keluar duit dia sendiri lain lah. Tapi tu duit kerajaan, kan duit dia. Yang tu tak boleh. Abang lah 12 hari bulan nanti jangan lupa pilih dia. Memang tak boleh tu rasuah. Hadisnya ada 3, dalam kitab ni ada 3 hadis. Saya baca 3-3, baca terjemahan supaya kita dengar dulu. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'natullah 'ala ar-rashi wal murtashi fil hukmi atau kama qala rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wa Tirmidzi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknat Allah kepada pemberi rasuah dan penerima rasuah di dalam memutuskan keputusan. Hadis yang kedua, An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Dalam riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Hadis yang ketiga, An Thauban radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya wal ra'ish. Di dalam riwayat Sayyidina Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah dan juga orang perantara antara kedua-duanya. Saya bagi makna hadis ni dulu, saya baca huraian. Hadis yang pertama, Nabi SAW sebut Allah Ta'ala laknat. Bila sebut kata laknat, otomatik hukum dia haram. Buh dalam kepala saya siap. Haram maksud dia berdosa. Rupanya nombor 1 sekali, Allah Ta'ala laknat orang yang bagi rasuah. Yang kedua, dalam hadis ni juga sebut orang yang terima rasuah pun laknat juga. Maknanya yang bagi pun salah, yang terima pun salah, dua-dua salah. Sebab tu kalau ibu-ibu kena cekup, kalau polis tahan, kita nak pergi suar, kita kata ambil tak payah sama lah, ambil lah. Kita bagi itu salah tau. Jangan faham kata yang terima aja salah, yang bagi itu salah. Ustaz, kami nak projek ni Ustaz, betul? Kami pergi bagi sikit duit kopi kat dia. Bagi itu salah tau. Ustaz, kalau tak bagi, projek tu tak main kat saya, jadi kami bagilah sikit. Bagi itu salah tau. Dah Ustaz, lo biasa Ustaz, memang benda haram dia dah jadi biasa lah dah. Padahal tak boleh pun. Yang bagi pun tak boleh, tak boleh. Yang terima pun tak boleh, tak boleh. Dalam hadis ni sebut ada satu lagi golongan. Nabi sebut warra'ish, orang yang jadi perantara. Perantara ni mudah contoh macam ni lah. Saya tak kata kat siapa lah, ni umum. Datuk ni Datuk ni nak projek, dia nak projek. Belah sana tu pegawai ni haduk lulus projek, duk bagi projek ke orang. Contoh mudah ya. Datuk ni kata apa? Datuk kata, mat tu pekerja dia. Mat, hang ambil 1 juta ni, hang bawa 1 juta ni, hampir bagi kat pegawai tu. Hang suruh pegawai tu sign cepat-cepat je projek tu, bagi kat aku. Jangan bagi kat orang, bagi kat aku projek tu. Mat ni pekerja, dia pun start motor. Jenis duit rasuah ni bukan boleh bank in, bukan boleh bolam bank, ada rekod. Bawa tu naik 1 juta tu. Naik kereta pergi bawa 1 juta. Pergi bagi kat pegawai tu. Nah, Datuk bagi 1 juta. Datuk kata projek tu bagi kat dia. Nak buat sekolah tu bagi kat dia. Pegawai tu buka tu, 1 juta. Sign tu Datuk tu dikira pemberi rasuah, dia bagi rasuah. Pegawai tu dikira penerima rasuah. Dua-dua dosa besar Ustaz. Dua-dua dosa besar. Tapi hak syuknya, mat ni hak dia bawa mau kereta api, dia bukan dapat duit pun 1 juta tu. Dia bukan dapat projek pun, duit pun tak dapat, projek tak dapat. Tapi dosa Datuk, dosa pegawai dan dosa mat ni serupa. Dia tak cek bukan makan pun duit tu, betul. Tapi dengan sebab anak kita bawa, rasuah tu berjaya, anak kita tanggung dosa semacam Allah. Jangan. Cuma nak sebut rasuah, yang bagi salah, yang terima salah, yang jadi orang tengah pun salah. Selesai. Subhat salah. Cuba kita tengok huraian dia sikit. Poin nombor 1, hadis ini ada 3 riwayat. Tadi kita dah sebut hadis bab rasuah ni ada 3 riwayat sahabat. Abu Hurairah 1,
Abdullah bin Umar satu, Sauban satu. Riwayat Abu Hurairah ada menyebutkan perkataan al-hukmu, iaitu maksud dia hukuman, iaitu dalam mahkamah atau perbicaraan. Dalam hadis hak mula-mula tadi sebut la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah Ta'ala laknat orang bagi rasuah, orang terima rasuah dalam penghukuman. Penghukuman ni maksudnya dalam membuat keputusan. Meskipun Nabi sebut buat keputusan, rupanya hadis ni nak beritahu macam ni, no? Rasuah dihubungkan dengan hukum di sini sebagai satu contoh. Rasuah banyak berlaku di kalangan pegawai yang menjalankan undang-undang. Maksud dia apa Ustaz? Rupanya baginda SAW nak sebut pada kita dalam bahasa mudahnya, rasuah ni paling banyak sekali jadi pada siapa? Pada orang yang buat keputusan, khususnya berkait dengan undang-undang ataupun peraturan. Mana-mana orang yang buat peraturan, orang tu pasti terdedah sungguh dengan rasuah. Mana-mana jabatan buat undang-undang, ada undang-undang tak ada, dia ada kuasa ambil tindakan ke orang, jabatan ni pasti terdedah dengan rasuah. Memang orang senang bagi rasuah kat dia. Dia tepat buat keputusan, salah betul dua kat dia. Lepas tu yang mengaji ni balik nanti tengok dah anak kita kerja apa. Kalau dia kata mak cik mak kawasan Pala Batas ni mak kalau nak buat projek, tak buat projek tu duk bawah cik abang dia, jangan ambil rasuah dah. Dia bukan susah, pokok tu main-main bagi apa, ni tuan saya tukar tayar kereta 4 biji, rasuah lah tu. Tuan nak pergi mana? Tak apa, saya bawa tuan pergi berjalan. Jangan buat pasal lah. Balik nanti tanya lah, siapa yang di sini ada ahli keluarga, ibu-ibu ada suami, tanya tengok. Habis Ustaz, kalau saya tak ambil nanti jawatan hilang Ustaz. Lah, tu yang kata risiko orang bagi tu supaya kita ni kena cucuk hidung. Tak boleh ambil Ustaz, no? Tak boleh. Kalau kami ambil, kami bagi ke orang, tak boleh tak? Kalau kata Ustaz, saya nak ambil bagi ke orang, abang dan kawan tu bagi terus ke orang susah. Apa bagi kat kita, bagi terus ke orang susah. Dia tak mau lah. Pasal orang susah tu tak ada kepentingan apa-apa. Siapa pun ambil rasuah, nak bertaubat, dia kena bagi balik tau duit rasuah tu. Dia bukan boleh, ya Allah ampunkanlah semua dosa rasuah aku dulu-dulu ni, kira halal. Dia tak boleh tau. Pasal dia berkait dengan manusia, dia kena bagi balik tu duit rasuah tu pada orang yang pernah kita ambil. Tentu kata dosa besar susah, nak apa betul macam mana macam ni. Dia pasal dia dosa dia dengan manusia. Kita ambil duit rasuah tu daripada orang. Jadi kita kena pergi jumpa orang tu, bagi balik atau minta halal. Dia takut yang taubat tak jadi tau. Dia macam curi ya, rasuah ni macam curi ya. Kan Allah Ta'ala sebut wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ni ayat bab rasuah ni. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil isri wa antum ta'lamun. Tuhan kata jangan makan harta orang cara salah. Dia berkait dengan harta orang ni. Wa tudlu biha ilal hukam. Kamu bagi sesuatu kepada decision maker, pembuat keputusan. Litakulu fariqan min amwalin nas, supaya kamu boleh makan harta orang lain cara salah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu benda tu salah. Tak apalah, kita mengaji hari ni bagi nampak view, kata benda tu boleh tak boleh, bagi nampak. Kalau boleh apa betul lah. Sebelum kita mati, kita tak mau bawa dosa-dosa besar macam ni, kita tak mau. Bagi clear. Ibu-ibu jangan rasa Ustaz kami tak terlibat Ustaz ni. Betul kita tak terlibat, tapi kadang-kadang dia macam ni tau. Kadang orang tak bagi kat saya, dia mai bagi kat bini saya. Apa lah, kita faham pasal Allah suasana lah akan jadi macam tu tu. Sebab tu kalau orang mai bagi kat kita, kalau boleh tolak dulu. Ni makcik ni kami mai bagi 200 kat makcik ni. Ni nanti 12 hari bulan ni jangan lupa sokong kami lah. Abang, saya tak makan rasuah. Nak undi nanti saya pilih. Saya nak sokong yang mana yang saya rasa betul, saya akan pilih yang tu. Don't worry. Duit pun tak payah. Dah makcik kami nak bagi ada awak. Tak ada. Saya bukan jenis orang yang dibeli. Saya akan pilih sendiri 12 hari bulan ni, saya nak pilih siapa. Cukup. Itu lebih selamat. Tak tahu kalau boleh kita minta sekali lagi yang mengaji hari ni pakat-pakat jaga. Saya bukan nak cerita bab pilihan raya tu, tapi saya rasa semua yang mengaji ni ada anak, ada menantu, ada cucu. Yang mana kebanyakan anak menantu cucu kita ni kerja di jabatan kerajaan. Dia uruskan dana awam. Syarikat pun sama, swasta, dia urus dana awam, dana orang pula. Dan yang dah lepas-lepas jadi dah macam mana Ustaz? Saya kata dah tadi, kalau kenal tuan dia, pergi minta halal. Pergi jumpa, minta halal. Pergi minta maaf, minta halal. Tak pun bagi balik kalau jumpa. Kalau dah tak jumpa, tak tahu dan sebagainya, pergi tempat kegunaan awam, manfaat umum. Ambil duit tu, buh dalam tabung, niat cuci duit. Nah, jangan niat sedekah. Niat sedekah jadi sedekah. Hak cuci tu tak selesai. Kena niat cuci duit rasuah. Kena bagi selesai sebelum kita mati tau. Kena bagi selesai sebelum kita semua meninggal dunia.